Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani kepada semua. Suri ram ram, suri ram ram ram, suri ram di atas para. Aduhai juri-juriku, sayang makin dipandang makin menawan. Wah, nampaknya semua penonton kelihatan ceria pada hari ini. Pasti anda semua tidak sabar mendengar cerita saya. Pada hari ini, saya akan menyampaikan sebuah cerita yang memberi iktibar dan boleh dijadikan teladan kepada kita semua. Terimalah hawa telinga daripada saya. Anak terhaka membawa sengsara. Tersebutlah kisah non jauh di pedalaman. Tinggalnya sepasang suami isteri, si Lencai dan isterinya si Kunto. Kehidupan mereka sangat miskin. Ibarat kais pagi, makan pagi. Kais petang, makan petang. Mereka mempunyai seorang anak lelaki bernama si Lanjang. Mereka sangat sayang akan anaknya itu. Apatah lagi anak mereka itu satu-satunya anak tunggal yang mereka ada untuk curahkan kasih sayang bagai menatang minyak yang penuh. Walaupun suami isteri ini terpaksa berkorban jiwa dan raga membesarkan anak mereka, tidak sedikit pun lelah tiba, asalkan dapat membesarkan anak mereka dengan baik. Kasihnya ibu membawa ke syurga, kasihnya ayah tiada terhingga. Pada suatu hari, sedang asyik ayah Lancang mencari rezeki di hutan. Kedengaranku di langit amat menggerunkan. Peti sama menyabun dan awan mulai gelap sehingga malam pun mengundang. Namun, ayah Lancang masih belum pulang. Tiba-tiba, mereka melanda. Semalam-malaman, hujan masih tak reda sehingga mentari muncul bersinar lagi. Tiba-tiba, sekumpulan pemuda kampung menyegoh si Lancang dan ibunya. Mereka membawa berita yang amat menyedihkan, iaitu tentang kematian bapanya yang hanyut di bawah air bah. Tinggallah 2 orang anak beranak, si Lancang dan ibunya. Keesokan harinya, mereka meneruskan hidup seperti biasa. Si Lancang rajin menolong ibunya yang kuat mencari rezeki. Ibarat kata pepatah, tangannya menghayung buaya juga mampu menggagalkan dunia. Pada suatu hari, Lancang sedang sampai ke muara. Di muara sungai, terdapat sebuah kapal sedang berlabuh. Nak kura kapal itu tertarik hati apabila melihat kecekapan si Lancang berdalam sampan, lalu mengarahkan orang suruhannya menangkap si Lancang. Akhirnya, si Lancang ditangkap dan telah dibawa belayar. Tinggallah ibu yang semakin uzur sendirian di rumah. Semasa dalam pelayaran, kerajinan si Lancang telah menambah hati Nak Kura lalu mengambilnya sebagai anak angkat. Akhirnya, Nak Kura telah mengawinkan si Lancang dengan anak perempuan kesayangannya. Kemudian, si Lancang dilantik menjadi Nak Kura yang baharu dan digelar Nak Kura Lancang. Maka hiduplah dia kaya raya seperti yang dia jati. Wah, warga Dewan begitu gam melanjati persada arenanya ya. Pada suatu petang, setelah jauh belayar, Nak Kura Lancang telah mengarahkan anak kapalnya berlabuh di muara sungai yang sebenarnya kampung asal Nak Kura Lancang. Beberapa orang penduduk kampung ternampak Nak Kura Lancang lalu memberitahu ibunya. Ibunya segera datang untuk menemui Nak Kura Lancang kerana dia terlalu merindui anaknya itu. Namun begitu, Nak Kura Lancang berasa malu untuk mengaku bahawa perempuan yang tua itu ibunya. Kerana keadaan ibunya yang miskin dan uzur, Nak Kura Lancang telah menghalau ibunya. Ibunya, si Kunto, berasa sangat sedih dan pilu kerana si Lancang anak yang dilahirkan dan disusuinya telah melukakan hatinya. Lalu, ibunya memandang ke langit sambil mengangkat kedua-dua belah tangan dan berseru meminta doa kepada Tuhan. Tunjukkanlah kepada si Lancang bahawa dialah ibu kandungnya. Tiba-tiba, petir berhentung dan angin bertiup kencang. Kapal yang sedang berlabuh itu terombang ambing dipukul ribut. Keadaan pada masa itu sungguh cemas. Ketika itu barulah Nak Kura Lancang berasa amat kesal. Dia insaf bahawa Tuhan telah memperkenankan doa ibunya.
Oh, ibu, ampunkanlah Nanda. Turian aku lancang, tetapi sudah terlambat. Gelombang yang kuat telah memecahkan kapalnya. Setelah ribut reda, kapal yang pecah dan anak-anak kapal termasuk si lancang telah bertukar menjadi batu yang besar. Demikianlah kisah seorang anak durhaka membawa sengsara yang memberi pada pengajaran. Ingatlah sebagai anak kita perlu mengenang jasa ibu dan bapa kita. Beringatlah warga dewan sekalian, tanpa mereka kita tidak dapat melihat dunia ini. Sekian, terima kasih.